benda tu bukan bergurau yang ringan, malah makin berat bila benda tu mula menarik kaki dia. Bila kaki dia ditarik, dia mulalah berpaling. Orang kata sebab dia merasakan macam ada sesuatu yang berada di kawasan tu. Jadi dia berpaling sebelah dia. Orang bayangkan dia, Nazri ni, nampak satu lembaga. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support kepada akak. Dan hari ni akak nak kongsi dengan korang satu kisah yang benar-benar berlaku kepada salah seorang subscriber akak. Okey, subscriber ni dia share kisah ni juga untuk diambil iktibar. Subscriber ni dikenali sebagai Nazri yang bekerja di pelantar minyak Dulang Bravo. Okey, Nazri ni dia bekerja di bahagian catering service. Maknanya tugas dia memberi makanan kepada kru-kru. Jadi bayangkan korang, dia bagi tahu setiap hari dia kena habiskan 120 pack untuk agihkan makanan kepada kru-kru kat dalam Dulang Bravo tu. Jadinya nak dijadikan cerita, Nazri ni dah bekerja dekat situ hampir 2 tahun korang. Jadi bila dia dah jadi macam sebahagian orang yang dah agak lama, dia dipindahkan ke level 3. Sebab sebelum ni dia berada di level 4. Maknanya level tu adalah level untuk yang mana baru-baru masuk kat situ. Jadi kita letak tepi pasal satu tu. Kisah seram dia mula dilalui bila dia berpindah masuk ke level 3 tersebut. Apa kisah seram dia? Korang kenalah sediakan dulu apa yang patut, kopi ke, Milo ke, teh-o ke, untuk stay tune dengan akak. Jom layan. Sebelum akak teruskan korang, akak nak bagi tahu korang kejadian ni berlaku pada tahun 2009 korang. Pada akak masih baru lagi lah kan. Jadinya akak mulakan ya. Dah sedia kopi? Dah sedia Milo? Okey, akak start. Okey, Nazri ni dia mula berpindah, orang kata apa, dipindahkan ke level 3 bersama seorang lagi rakan sebilik dia yang bernama Nick. Jadi dia pun pergilah ke level 3 dengan ni untuk masuk ke bilik tersebut. Jadi nak dijadikan cerita, dia stay dekat situ okey sehingga satu malam, sebab dia ni kerja ada shift siang dan shift malam. Jadi nak dijadikan cerita, satu malam tu dia ternampak rakan sebilik dia tu, si Nick tu, ada buat benda yang pelik. Tapi sebelum tu akak nak bagi tahu karakter Nick. Nick ni orangnya lembut. Bukan lembut yang lemah lembut gemalat, bukan. Tapi dia orangnya yang lembut, yang orang kata yang bila kita bercakap tu bersopan, macam bukan yang jenis keras-keras yang garang-garang punya orang kan. Dan Nick ni dia menunjukkan dia suka buat benda pelik macam tu. Bab kata tuan empunya cerita ni, dia suka buat benda-benda yang orang lain tak buat macam tu. Hingga satu malam tu Nick dia bawa satu kotak, ada satu kotak bersama dengan orang kata apa, kapet snooker tu kan. Dia letak kotak tersebut di satu sudut dinding dalam bilik dia tu. Dia letak kapet tu, di atas kapet tu dia letak kotak tu, kemudian dia letak buah-buahan kat situ. Cuba kau bayang, dia letak buah-buahan. Lepas tu dia ambil pula gambar kawan sebilik dengan dia yang kerja malam kebetulan masa tu. Dia letakkan gambar tersebut kat belakang buah tu. Orang kata macam satu proses pemujaan, lebih kurang macam tu lah orang kata kan. Jadi si Nazri ni dia terkejut lah kan bila kawan dia yang duduk dengan dia tingkat 4 sebelum ni tak ada pun bersikap macam tu. Tapi bila turun tingkat 3, kawan dia mula menunjukkan sikap yang orang kata pelik kan, macam tu kan. Jadi dia pun tegur lah kawan dia. Dia tegur macam ni lebih kurangnya, "Hey Nick, kau buat apa tu? Apa yang kau buat tu?
kita ni beragama Islam ni, kau jangan macam-macam ni. Kata satu bilik ni semua agama Islam, kau kena hormat dengan kita orang ni. Apa yang kau buat ni salah, kau tahu tak? Ini dah kira macam aku dah semacam dah ni. Lebih baik kau jangan buat macam ni. Kau tahu tak, kau macam memanggil, memuja sesuatu datang sini, kau tahu tak? Kau jangan macam-macam dekat tengah-tengah laut ni. Aku cakap dengan kau sekali lagi, kau jangan macam-macam kat tengah laut ni. Kita ni bukan duduk kat daratan, tau tak? Jadi Nazrin ni dia macam marah, tau. Marah, merasa pelik ada, merasa marah ada kepada Nick ni. Sebab Nick ni macam buat benda yang salah di sisi agama Islam. Jadi bila ditegur macam tu, Nazrin malas nak orang kata tegur lebih banyak. Jadi Nazrin pun cuba untuk tidur. Bila dia cuba untuk tidur pada malam tu, biasanya dia tidur dalam pukul 9.30 malam. Tapi untuk malam tu, dia tak dapat tidur sehingga pukul 11.30 malam. Jadi dia cuba juga untuk tidur sampailah dia mula orang kata rasa tak sedap rasa, macam mana cakap, dia rasa sukar untuk bernafas. Sebab dia rasa macam seolah-olah dia ditindih. Cuba kau bayangkan macam mana keadaan, macam yang Kak selalu cakap, keadaan kita ditindih oleh sesuatu. Dia rasa lemas, rasa panas, rasa tak boleh nak bernafas, tak boleh nak apa, tak boleh nak menjerit, tak boleh nak apa kan. Jadi bila dia cuba berlawan dengan keadaan tu, dia mula menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan sekuat-kuat hati. Dia rasa itu dah paling kuat. Dia rasa itu mengejutkan orang kata rakan sebilik dia. Tapi bila dia dah sebut Allahu Akbar tu, dia boleh melawan tindih tu, tau. Apa yang menjadi pelik dalam fikiran Nazri masa tu, Nazri kan tadi dia menjerit menyebut Allahu Akbar dengan sangat kuat. Tapi bila dia tanya kawan-kawan dia yang duduk sebelah dengan dia, dekat dengan dia, seorang pun tak dengar jeritan dia. Cuba korang bayangkan, masa Nazri menjerit tu, dia merasakan yang kalau dia duduk level 3, orang level 1 pun memang akan dengar jeritan dia. Dia rasa dah paling kuat dah. Tapi sebenarnya suara dia tak keluar pun. Dan tak apalah, sekurang-kurangnya dia boleh menghadapi situasi masa tu. Jadi bila dia dah boleh duduk, boleh bangun, dia pun pergilah ke bilik air dia untuk mengambil wuduk. Dalam-dalam dia mengambil wuduk tu, dia masih orang kata keletihan berlawan dengan keadaan macam tu. Dia pun nak ambil angin, dia keluar bilik dia ada laluan orang lalu lalang kan. Jadi dia duduk situ, dia tenangkan fikiran dia cuba untuk berfikiran positif, untuk orang kata ambil nafas balik semula, untuk orang kata bagi pernafasan dia tu okey balik. Bila dia rasa keadaan tu agak reda, dia cuba masuk ke dalam bilik. Bila dia buka je balik pintu bilik dia, mata dia terpacul betul-betul pada benda yang kawan dia Nick letak dekat hujung dinding tu, tau. Maknanya dekat dinding tu. Jadinya bila dia nampak benda tu, dalam hati dia terus dia cakap, ni kejadian ni mesti berlaku disebabkan benda tu. Dia memang target benda tu lah puncanya dia jadi macam tu. Sebab pengalaman macam ni tak pernah pun dialami sepanjang 2 tahun dia kat situ, tau. Jadi dia terus terpa kepada benda-benda tu, dan dia ambil benda tu, masukkan dalam plastik sampah, dia ikat dan dibuang ke dalam tong sampah. Jadi lebih kurang pukul 1.20 pagi, dia cuba juga untuk tidur. Macam tu. Bila dah selesai semua, dia cuba baring, dia cuba untuk tidur. Masa tu dia merasakan macam seolah-olah macam ada sesuatu yang memerhatikan dia. Jadi dia rasa tak selesa. Dia cuba pusing kiri, tak boleh. Pusing kanan pun tak boleh nak lelap. Tak pusing lagi lah, tak boleh nak lelap. Dalam-dalam dia pusing kiri tak kena, pusing kanan tak kena tu, lebih kurang 30 minit lah. Dia rasa ada sesuatu yang merangkak di atas kaki dia. Korang bayangkan kalau korang yang lalui. Dia pun turun daripada katil dan dia pergi buka lampu untuk pastikan apa yang merangkak atas kaki dia. Korang bayangkan memang tak ada apa pun. Lepas tu dia tutup balik lampu dan dia cuba untuk lelap balik semula. Alhamdulillah dia hampir lelap korang. Tapi kan benda tu
bukan je merangkak di atas kaki dia, selepas tu malah merangkak di atas tubuh dia. Dia merasakan benda tu memang dah duduk atas tubuh dia, sebab dia rasa macam seolah-olah dia dihempap oleh manusia yang berat, benda yang berat. Dia merasakan yang tilam dia baring tu melendut, menurun macam tu. Dia rasa sendiri. Dan bila dia rasa macam tu, dia mula, orang kata tu, kumat kamit lah kan masa tu kan, cuma membaca apa yang patut. Lepas tu kan, lebih kurang 5 minit lepas tu lah, dia merasakan selimut dia ni direntak. Macam tu. Rentap kali pertama, dia rentap balik. Bila rentap kali yang kedua, ini dah kira macam dah kira dah betul-betul nak mengganggu dia kan. Jadi dia rentap lagi sekali selimut tu dan dia tutup badan dia. Nampak lagi muka dia, tutup badan dia. Kali ni benda tu bukan bergurau yang ringan, malah makin berat bila benda tu mula menarik kaki dia. Bila kaki dia ditarik, dia mulalah berpaling. Orang kata sebab dia merasakan macam ada sesuatu yang berada di kawasan tu. Jadi dia berpaling sebelah dia. Orang bayangkan, dia, Nazri ni, nampak satu lembaga berambut panjang. Jadi lembaga tu betul-betul duduk dekat sebelah muka dia, memandang ke arah dia. Lebih menyeramkan bila lembaga tu duduk mencangkung dekat situ, dekat tepi dinding tu, memerhatikan Nazri ni dalam renungan yang sangat tajam. Dia seolah-olah marahkan Nazri ni sebab Nazri tu buang barang tu kot. Jadi Nazri ni bagi tahu dia dah biasa melalui benda-benda macam ni. Kalau diikutkan kepada, orang kata, ilmu yang diturunkan oleh arwah Tok Wan dia, jadi dia amalkan pada masa tu. Dia membaca 3 kul, membaca ayat kursi, dan dia buat seolah macam meludah ke arah kiri macam tu. Lepas tu dia tidur mengiring ke arah kanan. Macam itulah apa yang diajar oleh arwah Tok Wan dia. Jadi alhamdulillahnya kerja anggota makhluk tu tak mengganggu dia dengan lebih teruk. Jadi dia boleh lena sampai ke subuh. Nak dijadikan cerita lagi. Bila dah subuh, dia pun pergi menunaikan solat subuh, ambil wuduk, solat subuh. Masa dia nak solat subuh, korang ingat tak Kak cakap, dia dah buang tau barang-barang yang Nick tadi letak kat kat penjuru dinding tu. Tapi terkejut dia bila dia tengok barang tu ada semula dekat dinding tersebut. Siapa yang ambilnya? Dalam fikiran dia cakap mesti Nick punya kerja ni. Jadi dia tak sabar nak tunggu Nick. Bila dia tunggu Nick, dia jumpa Nick, dia marah sekali lagi pada Nick. Dia cakap, kau ambil balik benda tu. Kau tengok aku dah buang semalam benda tu, macam mana benda tu boleh ada balik kat situ. Jadi si Nick ni pun dia menafikan yang dia ambil balik benda tu. Nick pun tak tahu pun yang dia buang benda tu. Aku dah pesan dekat engkau, kau jangan buat kerja-kerja syirik macam ni lah. Aku tak suka lah. Lagipun perbuatan kau ni boleh mengundang sesuatu yang tak elok masuk ke bilik ni. Aku nasihatkan kau stop lah. Kau hentikan lah buat benda-benda macam ni. Jadi Nick ni menafikan yang dia memang betul benda tu dia bawa letak ke penjuru bilik tapi dia menafikan yang dia ambil benda tu yang dah dibuang macam tu. Jadinya keadaan tu jadi reda macam tu. Okey, kemudian Nazri pun ambil balik barang-barang tu. Kemudian dia masukkan balik dalam plastik. Lepas tu dia buang barang tu. Dia campak depan mata Nick barang tu ke dalam laut. Jadi Nick pun dia macam bengang tau. Dia macam tak puas hati. Kata dengan kawan ni, dengan Nazri ni, seharian Nick tu bermasam muka, tak bertegur dengan dia sebab tak puas hati kan. Jadi bila dah buang barang tu ke laut, jadi Nazri ingatkan benda tu dah selesai tau. Tapi alangkah terkejutnya dia bila dia naik daripada duty, selesai duty lah kan, dia pergi ke bilik dia tu, dia nampak benda yang sama masih lagi berada di dinding tu. Kau bayangkanlah, benda kalau buang dalam tong sampah boleh ambil balik, tapi kalau buang dalam laut, takkanlah si Nick tu nak terjun ke laut ambil benda tu bawa balik kan. Jadi macam Nazri ni terkejut besar dan dia istighfar panjang tau masa tu. Dia istighfar apa yang nak berlaku ni kan dalam hati dia kan. Jadi dia pun jumpa dengan si Nick ni. Dia orang kata
dia bagi tahulah sini, ni lah akibatnya perbuatan kau kan, apa yang kau buat ni, kau tengok. Jadi Nick ni bila dia tengok sendiri benda tu yang dah dibuang depan mata dia dalam laut, tiba-tiba ada balik ke atas, Nick sampai tak boleh nak cakap apa-apa, tergamam, terdiam. Dia cuma geleng kepala bila Nazri tanya dia, kau memang ambil balik ke macam mana sekarang ni? Jadi Nick tu dia macam geleng kepala, macam kebingungan tau, macam dia pun terkejut. Selepas daripada hari tu, Nick ni dia menunjukkan satu sikap yang lagi pelik. Sikap yang orang kata kalau kita tengok dia tu macam berubah secara drastik tau. Sebab apa cakap macam tu? Sebab Nazri cakap Nick ni dia mula bercakap seorang. Maknanya dia duduk kat satu sudut, dia bercakap seorang. Dia berjalan pun dia bercakap seorang, seolah-olah dia tu sedang bercakap dengan seseorang. Nazri ni dia rasa macam ada yang tak kena. Dia macam rasa tak selesa tau. Dalam bilik tu dia ada 4 orang tau. 4 orang penghuni termasuk Nazri itu sendiri. Maknanya ada 4 katil dekat situ. Jadi Nazri ni dia ajak salah seorang daripada kawan dia tu, Pejo. Kawan dia tu dikenali sebagai Pejo, untuk buat bacaan Yasin dalam bilik tu. Jadi pada masa tu Nick dengan Pejo ni pun ambil air wuduk apa semua, berwuduk semua. Dia pun mulalah membaca surah Yasin dalam bilik tu. Masa dia baca surah Yasin dalam bilik tu, sedang-sedang dia tengah membaca, tiba-tiba malam tu dia mendengar bunyi kat bahagian siling dia tau. Bunyi tapak kaki yang ramai banyak, macam mana, macam tu lah kan. Maknanya bunyi tapak kaki tu bukan berjalan tapi berlari-lari di atas siling tu, yang orang kata yang kerap dan banyak, sampai Pejo dengan si Nazri ni terkejut, tergamam, terhenti sementara baca Yasin ni. Bila Pejo ni cuit pada Nazri ni, Nazri kata kita teruskan baca sampai habis. Okey, Alhamdulillah Nazri dan Pejo malam tu dia baca Yasin sampai habis. Gangguan tu tak berpanjangan, jadi gangguan tu berhenti sampai setakat tu. Kemudian diorang pun lenalah tidur pada malam selepas baca Yasin tu. Diorang pun bolehlah tidur awal masa tu. Tapi Nazri ni dia tersedar pada pukul 1 pagi lebih kurang, bila dia ternampak kawan dia si Nick ni menghadap dinding bercakap sesuatu. Sampai hari ni dia teringat-ingat apa yang dibualkan kawan dia ni. Kawan dia masa tu dalam keadaan, orang kata dalam keadaan kusuk masai, dalam keadaan yang orang kata keadaan yang serba tak terurus, bercakap dekat dinding tu. Ayat dia macam ni tau, awak tunggulah saya nanti saya balik, saya akan pinang awak, saya janji saya akan pinang awak. Awak tunggu saya tahu, saya janji awak kena tunggu saya. Tapi karakter, orang kata bukan karakter, maksudnya perubahan pada Nick ni membimbangkan sahabat-sahabat bilik dia ni. Nazri rasa terkejut bila tengok si Nick ni bercakap sampai macam tu punya romantik sekali dengan dinding tau. Jadi Nazri ni dia pun panggil lah si Nick ni. Dia tegur si Nick, kau sembang dengan siapa tadi? Jadi Nick ni dia balas pandangan tu kepada Nazri tu dengan mata yang orang kata mata merah yang tajam, merenung ke arah Nazri. Lepas tu suara dia tau, jadi suara yang garau dah lah. Dia punya rambut kusuk masai dengan muka macam tu, memang seram lah korang. Jadi si Nick ni balas kata-kata Nazri ni. Dia kata, kau jangan ganggu aku, kau jangan pisahkan aku dengan dia. Lebih kurang macam tu. Bukannya kata-kata daripada Nick pada pendapat si Nazri ni. Jadi Nazri kata, malas aku nak layan, lantak engkau lah macam tu. Jadi Nazri pun teruskan tidur sampailah ke pagi. Jadi karakter, orang kata apa, perangai si Nick ini makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Sampailah suatu hari tu si Nick ni dia pergi minta dengan orang kata ketua bahagian dia orang ni untuk balik ke darat. Korang bayangkanlah, dia balik ke darat, dia cakap dia nak masuk meminang puteri mana entah tak tahu. Dia duk sebut dia nak balik meminang puteri. Jadi rasa macam ada yang tak kena, rasa macam pelik tau. Tak ada pun sebelum ni kau maklumkan kepada pihak kami yang kau ni nak kahwin ke, nak bertunang ke, nak apa ke, bila dah berada di laut.
barulah nak itu nak ini. Jadi macam ketua ni macam rasa macam tak perlu dipedulikan, macam tak payahlah layan benda macam ni kan. Tapi si Nick ni dia buat karakter dia yang orang kata melampaui tau. Dia meminta juga nak balik ke darat juga, nak balik ke darat, nak meminang puteri. Ketua dia ni pun rasa macam ada yang memang betul tak kena pada dia kan. Jadi untuk menyelamatkan keadaan, jadi ketua dia pun buat panggilan kepada ahli keluarga si Nick ni untuk membantu Nick ni balik semula ke darat. Sebenarnya diorang ni Nazri ni dia dah bagi tahu dekat ketua dia bahawa ada perubahan perangai pada si Nick ni selepas Nick buat benda-benda macam ni. Jadi bila diorang ada bahagian diorang lah kan yang akan uruskan untuk bawa ke darat, jadi diorang pun ceritakan benda yang berlaku pada si Nick ni pada ahli keluarga dia, dan ahli keluarga dia buat keputusan untuk ambil dia untuk berubat, untuk elakkan daripada benda yang lebih teruk akan berlaku. Jadi dikatakan bahawa lebih kurang 3 bulan juga si Nick ni turun ke darat berubat, tak masuk kerja. Macam tu punyalah lama dia, sebab dia macam dia jatuh cinta kepada sesuatu yang berada di atas platform dulang Bravo tu tau. Jadi benda tu selalu sangat dikatakan mengganggu kru dekat situ pada level 3 tu. Dikatakan juga pernah berlaku di mana kru dekat situ tu ada yang orang kata curi tulang lah macam tu kan. Dia masuk ke bilik untuk rehat masa bekerja macam tu kan. Tiba-tiba budak tu dia nampak langsir atau terbuka, bukan goyang-goyang je tapi dah terbuka, macam dibuka oleh seseorang. Tapi bila dia tengok memang bilik tu tak ada orang korang. Jadinya pernah juga berlaku bila dia orang tengah tidur. Ni bukan masa tu curi tulang tapi masa dia orang rehat, masa dia orang tengah tidur, lampu tiba-tiba terpasang sendiri, tertutup sendiri, tak buka main lampu sendiri macam tu. Pernah juga diorang mendengar suara perempuan menangis di satu sudut di kawasan bilik tu. Di satu sudut tu menangis yang beria-ria. Orang kata ketawa pun ada, pernah ketawa yang beria-ria. Macam gangguan-gangguan macam tu sebenarnya banyak berlaku yang Nazri memang tak tahu. Tapi bila dah jadi macam ni, mulalah Nazri tu tahu satu persatu benda yang berlaku dekat situ. Ada juga kru dekat situ yang dia mendengar bunyi orang berkerum, macam mana orang berdengkur macam tu di siang hari atas katil. Tapi bila dia tengok memang tak ada orang dekat situ. Macam-macam lagi berlaku korang. Okey, ada juga salah seorang kru kat situ, dia nampak kawan dia ke bilik air. Bila dia tegur kawan dia tak pandang pun ke dia, pergi ke bilik air. Jadi dia hairan bila dia pusing badan dia menuju ke katil dia nampak kawan dia tengah tidur. Maksudnya yang dia nampak tadi menyerupai kawan dia dan bukanlah kawan dia. Kru yang melalui tu dikatakan demam tau, sebab terkejut dengan keadaan kat situ. Tapi itulah bab kata Nazri pada akak, kru kat situ tak berkongsi kisah-kisah dekat situ sebab dia tak nak mengganggu emosi kru-kru kat situ untuk bertugas. Jadi siapa yang lalui perkara tu sendiri, makanya dia akan tahulah apa yang ada dekat situ. Kalau tak lalui, mereka akan biarkan tanpa bercerita. Sebab itulah bila Nazri masuk kawasan tu, dia langsung tak tahu cerita-cerita yang seram dekat kawasan tu, sehinggalah dia sendiri lalui perkara tersebut. Okey korang, untuk kisah kali ni pada akak lah, kita boleh ambil iktibar yang sangat berat kat dalam ni sebenarnya. Sebab kita sebagai umat Islam jangan sesekali menyekutukan Allah dengan perkara-perkara lain. Kalau kita nakkan sesuatu, ada baiknya dan lebih baik kita doa terus, minta pada Allah. InsyaAllah Allah itu Maha Pemurah, Pengasih dan Penyayang. Dan satu lagi korang, akak nak bagi tahu, basic pada diri kita, kita kena amalkan dengan surah-surah yang patut, dengan 3 kul, dengan ayat kursi sebagai pendinding untuk diri kita. Terima kasih dulu untuk akak share kali ni, dan terima kasih juga kepada subscriber yang share kisah ni. Akak harap korang dah habis minum Milo kopi teh korang, dan terima kasih. Assalamualaikum korang, bye.